Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Azli dan juga kawan-kawan. Selamat petang kawan-kawan dan doktor. Apa khabar, sihat ke? Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Farhana binti Kamarudin, nama matrik 264738. Okey, kenapa Farhana ada kat sini ya? Okey, tujuan Farhana ada kat sini ialah Farhana nak membentangkan tugasan individu mengenai pasangan Farhana. Okey, yang sebelah tu kat bawah tu Farhana, cantik tak? Okey, seterusnya ialah kita akan masuk kepada isi kandungan. Isi kandungan ni akan Farhana bentangkan sepanjang perbentangan Farhana pada hari inilah. Okey, iaitu Farhana telah masukkan pengenalan, bangsa, agama, ekonomi, status, jantina, sosial, keluarga dan juga persepsi pasangan Farhana. Okey, seterusnya Farhana akan masuk dulu kepada definisi kaunseling pelbagai budaya. Okey, kita nak tahu apa itu kaunseling pelbagai budaya ni? Kenapa dipanggil kaunseling pelbagai budaya? Okey, kaunseling pelbagai budaya ni melibatkan dua orang individu iaitu kaunselor dan juga klien yang datang daripada budaya yang berbeza. Okey, apa itu? Kita nak tahu berbeza budaya tu dari segi apa? Okey, kat sini ada banyak jenis perbezaan iaitu boleh jadi berbeza dari segi etnik, jantina, pekerjaan, status dan lain-lain. Okay. Seterusnya, Farhana akan perkenalkan pasangan Farhana. Tak sabar kan nak tahu siapa sebenarnya pasangan Farhana ni? Dia ni cantik ke tak? Lelaki ke perempuan? Okey, Farhana akan perkenalkan. 1, 2, 3. Okey. Tada! Okey, kat bawah tu lah pasangan Farhana. Mesti kenalkan semua orang. Okey. Nama pasangan Farhana ni ialah Nur Afika binti Muhammad Nolizan. Afika ni dia berusia 21 tahun, sama dengan Farhana lah, muda lagi. Okey, Afika ni juga merupakan seorang pelajar kursus pendidikan, bimbingan dan kaunseling dan dia sedang berada pada semester 5. Okey, tanpa membuang masa, Farhana nak perkenalkan latar belakang agama Afika. Okey, kita nampak Afika ni cantiknya. Dia ni putih, matanya sepet. Dia ni ada darah campuran ke? Okey, macam tu Farhana akan perkenalkan dulu siapa sebenarnya Afika ni. Okey, hasil daripada interview Farhana pada hari itu, Afika ni sebenarnya mempunyai darah campuran Melayu dan juga Cina. Okey, kalau tengok kat bawah tu, nampak kan? Itu adalah nenek Afika. Nenek Afika ni sebenarnya merupakan seorang wanita yang berbangsa Cina. Iaitu nenek Afika ni, sebelah bapanya, Afika ni mempunyai darah campuran sebelah bapanya, iaitu neneknya tu asalnya berbangsa Cina berkahwin dengan datuknya yang berbangsa Melayu. Sebab itulah Afika ni dia ada mata sepet, kulitnya putih sebab dia turun daripada neneknya yang memang berdarah Cina. Okey, itu adalah keluarga Afika. Tu adalah ayahnya, ibunya dan juga yang baju biru tu, itulah Afika. Cantik kan? Okey, seterusnya Farhana akan masuk pula kepada latar belakang agama. Okey, macam tadi Farhana cakap Afika ni dia darah campuran Melayu dan juga Cina. Jadi kita nak tahulah Afika ni bangsa apa ya? Beragama apa? Okey, hasil daripada interview juga Farhana dapati Afika ni memang beragama Islam sejak kecil. Maksudnya, nenek Afika memasuki agama Islam selepas berkahwin dengan datuknya. Dan Afika ni memang dibesarkan dalam agama dan suasana Islam. Jadi dekat situ, dekat gambar di tepi tu, Afika tengah pakai telekung. Afika dah bersolat. Maksudnya, Afika ni memang beragama Islam. Itulah buktinya. Okey, seterusnya kita akan masuk pula kepada latar belakang ekonomi. Jadi, kita dah tahu siapa Afika ni. Kita tahu pula Afika ni berasal daripada golongan apa, ibu dan ayahnya bekerja apa. Okey, seperti yang saya tunjukkan dekat dalam slide bawah tu, Afika ni merupakan golongan sederhana iaitu B40 di mana bapanya kat bawah tu adalah pekerja kilang di seberang perai dan ibunya bekerja sebagai pekerja kebersihan. Okey, kat bawah hujung tu, itulah ibu Afika. Tengok nampak dia pegang penyapu, dia ada pegang vacuum. Ibu Afika bekerja sebagai pekerja kebersihan di Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. Okey, seterusnya kita nak tahu tentang latar belakang status perkahwinan Afika. Kita nak tahu Afika ni bujang ke, dah berkahwin ya? Okey. Aku tak nampak pula gambar Afika, saya tolak ke sini sikit. Okey, Afika ni
dia masih belum berkahwin dan bujang 100%. Okey, sebab apa? Sebab Afiqah ni masih lagi belajar. Tengok tu kat tepi tu, Afiqah tu comelnya. Okey, Afiqah ni merupakan pelajar 100% iaitu sepenuh masa. Jadi Afiqah cakap dia tak nak lagi berkahwin dan nak meneruskan pengajiannya hingga habis baru nak berkahwin. Masih ada peluang je laki-laki. Okey, dekat situ yang duduk atas kursi tu Afiqah lah tu, dia tengah belajar. Okey, seterusnya saya akan masuk pula kepada peranan jantina. Dia nak tahu Afiqah ni dia maskulin ke feminin. Dia ni suka aktiviti lasak ke macam gegel-gegel sikit kan. Okey, hasil daripada temu bual Afiqah ni sebenarnya dia cenderung kepada sifat kelelakian. Maksudnya Afiqah ni dia lebih kepada maskulin. Bukan maksudnya Afiqah ni tomboy ke apa. Tapi Afiqah ni dia minat kepada aktiviti outdoor. Nampak dekat atas tu, gambar atas ni, Afiqah tengah hiking dengan ibunya dekat yang belakang tu adalah mak Afiqah tau. Cantik lagi kan, macam kakak dengan adik. Okey, Afiqah ni dia minat aktiviti outdoor seperti bersenam, memanjat bukit dan juga berbasikal. Okey, gambar yang tengah tu pula gambar Afiqah dekat atas puncak bukit dan yang hujung sekali tu adalah gambar Afiqah sedang berbasikal. Afiqah ni tengah buat aktiviti pun masih cantik kan? Okey, seterusnya saya akan masuk pula kepada peranan sosial. Okey, kita nak tahu Afiqah ni aktif ke tak dalam kelab. Afiqah ni dia memegang jabatan apa dekat universiti. Okey, sebenarnya Afiqah ni merupakan seorang exco informasi dan penerbitan di bawah kelab pendidik, iaitu kelab di bawah pendidikan bimbingan dan kaunseling. Okey, dekat sebelah tu adalah bukti Afiqah dia mengikuti program yang dijalankan oleh kelab pendidik itu sendiri. Okey, dan Afiqah ni dia merupakan AJK bagi program-program yang dijalankan. Maksud dekat sini Afiqah ni dia akan melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang kelab pendidik itu jalankan, tak kisah kelab pendidik ataupun kursus bimbingan dan kaunseling itu sendiri. Dan Afiqah ni memang seorang yang sangat aktif dan dia suka melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Macam kat gambar yang ujung sekali tu, itu adalah Afiqah dan juga saya sedang menjalankan aktiviti bersama pelajar Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, selepas tu yang kedua terakhir, saya akan menerangkan pula kepada peranan Afiqah dalam keluarga. Kita nak tahu Afiqah ni ada berapa beradik, dia ni apa tanggungjawab dia dalam keluarga. Okey, Afiqah ni sebenarnya dia merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Okey, memandangkan ibu dan ayah Afiqah ni dah bercerai dan Afiqah dan adiknya yang nombor 2 tu tinggal dengan ibunya. Jadi Afiqah ni memegang peranan penting lah. Jadi Afiqah ni sebagai penguat semangat kepada ibu dan adiknya. Memandangkan Afiqah ni merupakan anak sulung, jadi Afiqah ni berperanan sepenuhnya dalam membantu ibunya menguruskan rumah. Maksudnya Afiqah ni dia akan bantu ibu dia kemas rumah, cuci baju, setrika baju. Nampak tak dekat gambar sebelah tu? Itulah Afiqah. Nampak macam seronok kan dia tengah buat kerja semua tu. Tengah cuci baju, multitasking betul Afiqah ni. Dan juga Afiqah ni bertanggungjawab dalam pembelajaran adiknya. Kat bawah tu, itulah Afiqah dengan adik dia. Afiqah tengah tengok adik dia buat kerja sekolah. Tengah pantau adik dia. Afiqah ni sebenarnya dia seorang yang garang tau. Tapi dalam garang ni ada juga comel tu dan ada juga baiknya. Maksudnya dekat sini Afiqah ni sebagai anak sulung, dia memainkan peranan dan tanggungjawabnya dengan sangat baik. Okey, yang terakhir ialah selepas saya menjalankan interview saya, inilah persepsi Afiqah terhadap kaunselor, terhadap saya lah kaunselor. Iaitu pada Afiqah, dia menggambarkan saya sebagai seorang yang lemah lembut, pandai menguruskan suasana dan juga bersikap teratur. Okey, itulah apa yang Afiqah nampak pada saya semasa sesi temu bual berjalan. Dan apa yang saya nampak juga pada Afiqah iaitu persepsi saya terhadap pasangan. Afiqah ni sebenarnya sangat seorang yang periang, peramah dan dia sangat menjaga penampilan. Tengok kan gambar tadi, memang nampak cantik. Tengok gambar pun dah tahu cantik. Nampak sangat Afiqah ni dia menjaga penampilan. Dan juga Afiqah ni merupakan seorang yang sangat berani
dia suka mencabar dirinya dalam melibatkan dalam aktiviti yang dia tak pernah buat. Maksudnya macam ditiringi nak membuat sesuatu yang dia tak pernah buat, dan dia akan mencabar dirinya untuk melakukan perkara yang dia tak pernah buat, dan dia rasa macam kenapa orang lain boleh buat dan semestinya dia juga akan boleh buat. Okey, setakat itu dulu perbentangan saya pada hari ini yang menerangkan atau membentangkan mengenai latar belakang budaya pasangan saya iaitu Nur Afiqah binti Muhammad Nurlizan. Okey, setakat itu dulu. Sekian, terima kasih kerana memberikan kerjasama dan memberikan saya masa untuk mendengar perbentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.